الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam ini supaya jadi tempat bagi manusia mengabdikan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat limpah kurnia daripada Allah jalla jalaluh. Allah ta'ala menurunkan akan Al-Quran Al-Karim sebagai perlembagaan hidup bagi manusia. Umumnya Al-Quran itu adalah pertunjuk bagi manusia, khususnya kepada umat Islam, umat yang beriman. Bukan sekadar itu, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kepada kita semulia-mulia Rasul, setinggi-tinggi pangkat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap kali kita ada di dalam sekarang ini, yaitu ada di dalam bulan haram, bulan Muharram, bulan ini ada peristiwaan yang kita itu senantiasa mengingati akan dia supaya kita itu dapat ambil pengajaran daripada peristiwaan yang berlaku, yaitu peristiwaan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai rasul ya Allah subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita sebagai umat dia, mari kepada ini dunia pada akhir zaman. Maka satu anugerah, satu nikmat yang tinggi, yang besar bagi kita sebagai umat Islam, boleh beriman dengan baginda, boleh beramal mengikut apa cara yang dicontohi oleh baginda. Maka Nabi ini sungguh dia buat kerja di dalam medan dakwah dia, sehingga tidak ada kuasa mana-mana nak boleh menyekatkan dia daripada dia itu menyerukan agama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas Nabi yaitu wada'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Tugas Nabi yaitu dakwahnya manusia kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan izinnya Allah jalla jalaluh, di atas landasan kebenaran, cahaya keterangan daripada Allah jalla jalaluh. Setelah daripada itu, kenapakah Nabi itu kerja dengan cara sungguh? Kerana sahuti perintah Allah jalla jalaluh. Allah Ta'ala firman kata, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Ya Rasul, kena kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, menyampailah risalah Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia. Maka itu perintah Nabi kita kerja dengan cara sungguh-sungguh, sahuti akan amanah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga manusia yang ada di zaman itu dikenakan dengan zaman jahiliyah tidak kuasa menyekatkan akan dakwah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Apabila dakwah yang benar itu, seruan yang benar daripada Allah Ta'ala dan Rasul, dia tak ada nak kepada habuan tu habuan ini,
tidak nak kepada mata benda itu, mata benda ini, bahkan semata-mata dia nak tunjukkan manusia kepada agama Allah. Di situlah kaum musyrikun, kafirnya Quraisy, jahiliyah, apabila cahaya Islam, cahaya iman datangkan kepada mereka, mereka habis jalek. Lagu manakah mereka merancangkan? Iaitu hendak membunuhkan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sunnatullah. Kebatilan tak boleh kuasa mengatasi akan kebenaran di mana tempat, di mana masa, terutamanya pada zaman Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Dengan sebab itu Tuhan jaminkan kepada Nabi dia, beri semangat kepada Nabi dia. Dia ayat kata, innal ladzina yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wama lahum min nasirin. Sesungguhnya mereka yang bunuhnya para nabi, bukan sekadar Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang mereka itu hendak bunuh apabila rancangan mereka itu tidak kuasa, tidak boleh mengatasinya akan cahaya daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Mereka itu rancang untuk nak bunuhnya Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi belum daripada itu. Dan alladzina ya'muruna bin nas bil qist, mereka yang jejak langkah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan. Dengan sebab itu Tuhan kata, ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wama lahum min nasirin fabashshirhum bi'adzabin alim. Gayaklah kata orang rancangan lagu tu tak berjaya sama sekali. Tuhan jamin. Dengan sebab itu apabila mereka itu tak kuasa nak merancangkan caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk dakwah di negeri Makkah Al-Mukarramah tadi itu, sampai ke 13 tahun Nabi kerja untuk nak mengajakkan, membersihkan balik dalai dulu iman kita dengan Allah Subhanahu wa taala, iman manusia dengan Tuhan yang menjadi, yang mengada, yang mengatur, yang merezeki, yang menghidup, yang memati. Di dalam dulu apabila manusia itu boleh prosesnya iman dia dengan Allah Subhanahu wa taala, al-muraqabah dia akan datang. Perkara yang dia kata nak buat satu perkara, dia kena kira kepada agama Allah, kira kata Allah Subhanahu wa taala dan nampakkan dia. Dengan sebab itu orang umpama tu tidak ada habuan gapa-gapa terhadap orang jahiliyah. Orang jahiliyah tak boleh nak duduk dengan apa yang didakwahkan, yang diserukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia buat lagu mana? Dia merancangkan supaya Nabi itu dihalau tubik, dikepungkan Nabi, dihalaukan dan dibunuhkan. Akan tetapi kita ingat, kata kalaulah kita kerja tadi itu kerjaan daripada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan akan jaga kita. Sebab tu Tuhan kata, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Tengok mereka itu, coba kita perhati dan tadabbur kepada ayat Al-Quranul Karim. Mereka itu merancangkan supaya nak kepungnya Nabi, supaya nak keraknya, putuhnya perhubungan Nabi dengan orang-orang di tepi, membantu dan sebagainya. Akan tetapi sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, mereka itu tak kuasa nak buat lagu tu, sehingga dia mikir semula pula supaya nak buat lagu mana, nak halau Nabi tu baik daripada Makkah Al-Mukarramah. Ada satu kumpulan duk sorak di Makkah Al-Mukarramah balik waktu malam, sebagaimana Abdullah bin Abbas menceritakan akan itu peristiwaan yang diriwayatkan oleh Ibnu Hisham di dalam Sirah An-Nabawiyah. Ada setengah kata bunuhlah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak bunuh pun tak berjaya, nak kepungnya Nabi pun tak berjaya, kerana suara Nabi, dakwah Nabi, cahaya yang Nabi bawa tadi itu banyaknya manusia itu terima. Sebab manusia ni dia beranak di atas fitrah kemuliaan, fitrah yang benar, fitrah yang nak terimakan kepada kebaikan. Sebab itulah manusia, ayuhan nas, sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, berilah cahaya daripada Allah, berilah cahaya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan gunalah kebijaksanaan yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada kita. Nescaya dakwah kita, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berjaya di mana tempat pun, berbangsa bahasa mana-mana pun dia akan berjaya. Lalu dia itu rancangkan rancangan yang buruk sehingga Nabi itu kena halau, kena keluar tubik daripada Makkah Al-Mukarramah. Sekalipun gitu, satu hari Aisyah radhiyallahu anha rayak
royak kepada kita sebagai umat. Nabi ni mari rumah Abu Bakar ni tiap pagi tiap petang, rolikkan mari semualah. Akan tetapi pada hari itu Nabi mari waktu lepas daripada zuhur, lepas pada waktu zuhur, lepas pada waktu zuhur, waktu yang panas, yang tidak tahannya manusia nak berjalan mari. Lalu Abu Bakar tengok daripada jauh, dia kata Nabi tak mari waktu ni, malaikat ada peristiwaan yang besar yang nak ada gapo nak kira dengan aku. Nabi mari duduk, Abu Bakar duduk di atas tempat yang mulia. Apabila Nabi mari, dia bangun lihat Nabi itu duduk tempat mulia. Nabi kata keluar, orang duduk tepi-tepi waktu baik. Di hari itu adanya Aisyah dengan Asma, dua orang daripada anak perempuan Abi Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu Abu Bakar kata, "Hei ya Rasulullah, dua orang ni adalah anak aku, tak usah bimbang lah gapo-gapo, kalau mau kecek apa, dia seperti aku dah." Lalu Nabi kata, "Ginilah aku nak kata, hari ni aku diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala hijrahkan kepada negeri Madinatul Munawwarah. Aku nak ambil mung sebagai orang yang nak pergi sekali dengan aku." Lalu Abu Bakar kata, "Aku ni sahabat, nak jadi sahabatmu sekali denganmu ya Rasulullah." Di situ Abu Bakar kata, "Aku sedia hati mari lama dah. Aku sediakan harta mari lama dah. Ini nak ayat sahabat yang molek. Kita nak bawanya ajaran agama, pasti kena ada orang yang menggerbekan akan jiwa dia, harta dia, akal fikiran dia, masa dia, tenaga dia untuk dinillah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Barulah jaya akan agama Allah Subhanahu wa taala. Nak jaya pasti kena ada orang seumpama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hari itulah dia menangis kerana gembira, kerana suka, sahukti untuk nak hijrah sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang lain tadi itu di kalangan kafir Quraisy, kafir musyrikun jahiliyah, tak mahu nak tolong akan Nabi, tak mahu nak bantu, baik sekadar mulut. Tetapi Tuhan kata, "In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Kalau mung itu tolong agama Allah, nascaya Allah Taala bantukan kamu. Abu Bakar pegang dengan itu ayat dengan cara tegahnya. Lalu dia kata, "Tak apa ya Rasulullah, aku nak pergi denganmu." Sehingga dia upah seorang daripada musyrikun namanya Abdullah, akan tetapi dia adalah amanah bawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada negeri Madinatul Munawwarah. Di situlah kita nak tengok, kita nak dengar sama, tapi gapo ibrah yang kita dapat, pengajaran daripada sejarah yang kita dapat gapo, iaitu dapatnya kita nak hijau gapo-gapo, kita kena ada jiwa dulu. Jiwa nak mari di mana? Mari pada pahami. Pahami daripada mana? Daripada ilmu pengetahuan yang benar yang masuk di dalam akal fikiran kita. Pahal jadi kena, barulah jiwa kita dia boleh gerakkan dengan perkara-perkara tersebut. Kalau tidak, nascaya kita kedua hundur oleh belakang sama. Tawa nak royak sebab apa? Sebab jiwa kita tak hidup. Apabila jiwa kita tak hidup, nascaya kita tak boleh nak buat kerja besar. Di situlah Allah Subhanahu wa taala royak kepada kita di dalam Al-Quranul Karim sebagai ayat yang kita dengar sama dah. Ayat yang ke-40 daripada surah At-Taubah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim." Maksud dengan cara sepatah lalu, kalaulah orang lain mana-mana pun tak saya tolongmu ya Rasulullah, nasihat aku sendiri nak tolongmu ya Rasulullah. Ini nak ayat kata kita apabila kita nak kerja agama, nak mengajaknya manusia umat Islam kepada agama Allah, Allahu Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh sendiri nak tolongkan kita. Faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar. Gua tu sebagaimana kita tahulah, waktu baik halau tu baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar. Halau tu baik daripada negara. Sebab itulah orang apabila habisnya hujah, kebatilan tak kuasa mengatasi kebenaran. Di mana tempat, di mana bangsa, bahasa pun tak kuasa. Ini adalah janji, wa'dun minallah, janji daripada Allah. Tetapi kita sebagai umat Islam kena kenal al-haq wal haq, al-batil wal batil. Benar-benar kena benar, benar batil kena betul. Iaitu apa kita nak hukum? Yakni cahaya pancaran kebenaran daripada ilmu pengetahuan. Nabi kata,
aku takut, aku bimbang. Abu Bakar kata pada Nabi, aku bimbang mung ni. Takut gitu, takut gini. Ya tak usah bimbang. Ya Abu Bakar, tak usah bimbang. Mung jangan suka kata kita dua saja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sekali dengan aku. La tahzan, innallaha ma'ana. Tak usah bimbang. Hari ini sekali dengan kita gapo pertolongan daripada Allah, sebagaimana Tuhan kata, fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Allah Taala mewariskan sifat ketenangan hati, dan Tuhan bantukan dengan tentera Allah Subhanahu wa taala yang banyak, yang tak nampaknya Nabi Muhammad dan Abu Bakar tak nampak, tapi perjanjian itu dapatnya hasil bagi Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dengan sebab itu hari itu Allah Taala akadnya kalimatullahi hiyal ulia, waktu turunnya puak-puak agama yang tak benar di atas waktu turun mari tak naik. Sebab itulah benar-benar pasti yang kena naik, dan benar tak benar ya pasti kena turun. Tapi ya duduk di mana? Duduk di kita sebagai orang nak bawa benda tadi itu, kena tengok dulu. Kalau kita bawa benda benar, insya-Allah Allah Taala bantukan kita. Kalau kita bawa benda tak benar, kita kena turun semata. Itulah pengingatan yang sedikit daripada pengajaran daripada sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya perkara itu tertanam di dalam jiwa kita sebagai umat Islam, supaya kita boleh beramal, bolehnya kita berjalan mengikut jenjak langkah yang dijanjikan, yang dijinjak langkahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan haram ini terutamanya, supaya kita itu boleh mengangkatkan ketakwaan kita. Tidak ada amalan yang lebih baik daripada kita sediakan ketakwaan kita kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Sedialah wahai manusia akan bekalan yang molek sekali kamu nak jumpa dengan aku, iaitu ketakwaan kita kepada Allah. Junjung retah Tuhan, dan kita menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larikan kita semasa kita hidup di atas muka bumi yang sebentar ini, supaya kita dapat pengajaran, supaya kita dapat ganjaran, kelebihan, kemuliaan di dunia, dan dapat berjaya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhill الشرك والمشركين وانصر عبادك موحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.